حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تكويل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Jom. Mana ramai yang tak buka kamera ni, tolong bukakan. Saya nak tengok wajah-wajahnya. Selalunya ahli barulah yang tak buka sebab dia orang tak tahu kan. Ramai yang tak tahu yang kelas saya kena buka kamera. Asnah. Ramai orang baru ni. Sarinas, Sairah, Assalamualaikum Rozana. Cikgu. Saya Puan Rashidah baru join juga. Puan Rashidah, Puan Rashidah. Waalaikumsalam. Ya, yang baru join tak apa. Assalamualaikum. Keluarkan wajah. Waalaikumsalam. Nampak senyuman manis. Sarinas, Sairah, Rozana, Yang Nazli, Siti Amnah, lagi siapa lagi? Cikgu, tak sedia buka kamera dengan makan. Okey. Cikgu. Okey. Ramai orang baru ya malam ni. Tak apalah. Cikgu ada kawan. Assalamualaikum. Kawan Cikgu. postkan dalam grup. Waalaikumsalam. Ya, apa dia? Tadi ada kawan dalam grup yang kita orang kata ingat kan belajar Taranum dengan cikgu kan memang dah terkenal. Siapa Cik Siti Amnah yang bercakap tadi ya? Apa dia Cik Siti Amnah? Cik Siti Amnah cakap apa tadi? Jangan bising. Suara saya dengar jelas tak? Jelas. Tadi kata ada apa dalam satu grup? Dalam satu grup, kenapa? Mana dia tadi yang bercakap? Itu Syida yang cakap. Syida cakap apa je Cik Syida? Apa kawan ada postkan benda ni apa Nina belajar Taranum apa vokal kan? Vokal bukan Taranum. Itulah ingatkan belajar Taranum sebab cikgu kan memang terkenal dengan vokal. Saya mengajar vokal, mengajar suara. Okey, tak apa. Okay. Sekarang pun suara dah semput kena belajar juga ambil tahan hafal macam mana. Sebenarnya Puan Rashidah sebelum belajar Taranum memang kena belajar suara dulu. Ya, betul. Betul lah tu, dah masuk kelas ni betul lah tu. Maknanya sebelum masuk Taranum kena masuk kelas suara dulu. Jadi baru kita tahu macam mana nak mainkan suara tu. Jadi sebenarnya kalau dalam buku tajwid tu dia kata perbaikilah suara kita kan ketika membaca Al-Quran. Dia tak kata belajarlah Taranum, dia tak kata berlagulah membaca Al-Quran. Dia kata perbaiki suara. Jadi puan-puan kena fahami tu maksudnya. Masa zaman tu mungkin tak ada orang yang tahu tentang suara ni macam mana. Jadi dia orang menganggapkan belajar Taranum tu adalah satu cara memperbaiki suara. Sebenarnya itu cara memperbaiki bacaan, bukan memperbaiki bacaan tu sebenarnya, cuma menambah sedap bacaan tu bertaranum ni. Tapi bacaan kita tadi suara kita perlulah dimainkan supaya dia tidak serak, dia tidak letih, nafas tak semput, ya. Jadi itulah prosesnya. Alhamdulillah, abang ikuti dalam kelas. Okey. Jadi alhamdulillah bertemu kita di majlis insya-Allah yang penuh barakah ini, yang di mana satu-satunya kelas dalam mengaji ni kelas yang baru sangat orang
orang nak masuk kelas vokal ni. Baru sangat diperkenalkan dalam 10 tahun ni lah saya baru perkenalkan kelas vokal dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi secara tak langsung dalam kelas vokal ni kita boleh baiki juga bacaan sebutan kita, alunan suara kita, dan sesiapa yang belajar taranum tu saya boleh bantulah untuk memperbaiki suara korornya, suara jawab-jawabnya. Yang mana susah nak dapat tu insya-Allah dalam kelas saya kita akan bantu. Ya, insya-Allah. Okey. Baiklah. Sebelum saya pergi lebih jauh, ada soalan apa-apa tak untuk saya? Silakan. Pasti ada banyak persoalan yang bermain dalam minda kan berkenaan dengan vokal ni. Berkenaan dengan suara ni. Boleh soalkan. Suara adalah tubuh badan kita. Suara yang baik datang dari rohani, jasmani, minda, fizikal, jiwa dan emosi yang sihat. Ia dipengaruhi oleh minda, emosi dan fizikal serta tubuh badan kita. Untuk menghasilkan suara yang baik, kita mesti rasa seronok. Ya. Dalam tajuk vokal ni ada 3 elemen lah yang saya tekankan. Pertama ialah mekanisme sokongan bunyi iaitu sistem pernafasan. Yang kedua, kita akan kenali mekanisme pengeluar suara iaitu sistem gemaan. Dan yang ketiga, kita kenali sistem pengeluaran perkataan iaitu mekanisme pengeluar perkataan iaitu sistem artikulasi. Tolong catat ya puan-puan ya, sebab benda ni sangat penting. Okey, sebab kalau tak faham, tak kenal perkara yang saya nak terangkan ni, nak bina suara tu susah. Okey, saya ulang sekali lagi. Suara adalah tubuh badan kita, ia dipengaruhi oleh minda kita, emosi kita dan otot-otot dan seluruh organ dan kita punya tubuh badan kita lah, tulang-tulang kita, semua. Seluruh tubuh badan kita luar dan dalam, semuanya berfungsi. Dia mempengaruhi pengeluaran suara kita. Yang paling penting apabila kita nak mengeluarkan suara, kita kena rasa seronok. Barulah suara tu boleh dihasilkan dengan baik. Kenapa rahsia-rahsia tu nanti kita akan kupas lah. Rahsia-rahsia seronok tu. Ketika menghasilkan bunyi, kita perlu memahami 3 mekanisme penting. 3 topik, 3 mekanisme penting yang perlu. Pertama yang kita fahami ialah mekanisme sokongan bunyi iaitu sistem pernafasan. Yang kedua iaitu mekanisme pengeluaran bunyi iaitu sistem gemaan. Dan yang ketiga mekanisme pengeluaran perkataan iaitu sistem artikulasi. Jadi daripada 3 mekanisme ini saya belajar dulu masa vokal tu, dan bila kita balik kepada belajar mengaji semula kan, saya nampak 3 elemen ini sangat penting dalam mengaji. Dalam mengaji sangat penting. Maknanya pernafasan, bunyinya. Bunyi ni berkait dengan lahjah lah. Dia boleh dikaitkan dengan lahjah. Ya, lahjah. Selalu kalau orang belajar tajwid tu dia akan pelan-pelan akan belajar macam mana membaca dengan lahjah yang baik lah. Lahjah tu dimaksudkan dalam bunyi sebutan huruf Arab yang cantik. Jadi kita praktis lah. Dan yang ketiga, memperbetulkan perkataan, sistem artikulasi, memperbaiki penyebutan kita. Dia bukan saja membetulkan mahraj dan sifat hurufnya, tetapi juga kita dapat menghasilkan perkataan dengan maksud yang betul. Dengan menghasilkan perkataan dengan maksud yang betul. Jadi ada intonasi lah kalau kita bersuara. Kalau kita membaca Al-Quran akan ada intonasi. Intonasi ni kurang ditekankan dalam mana-mana kelas, tak kira lah kelas Al-Quran ke, kelas
komunikasi ke apa public speaking ke, intonasi ni jarang orang tekankan. Selalunya banyak kita memahami cara membaca tu, yang penting ada lagu. Dia ke dalam cerita lagu ni, lagu pun penting, intonasi pun penting. Sebab itu ada kalanya ada penyanyi yang kita dengar dia menyanyi tu kita rasa puas dengar. Kita rasa macam wah bagusnya. Ada ketikanya suaranya bagus tapi kita dengar macam biasa je. Kerana tidak ada intonasi. Apa bezanya intonasi? Apa bezanya lagu? Bagaimanakah suara yang dihasilkan dengan bacaan Al-Quran dihasilkan dengan lagu yang baik tetapi tak ada intonasi. Itu banyak dia melibatkan lah, itu yang kita akan tajuk fasohah, tajuk apa lagi, macam-macam yang kena masukkan tu. Okay, jadi setakat ni 3 mekanisme itu perlu difahami, perlu dikenali, bukan saja faham tapi kena kenal. Macam mana nak kenal? Jadi sekarang ni saya akan terangkanlah bagaimana nak kenal sistem tu. Pertamanya sistem pernafasan, iaitu mekanisme sokongan bunyi. Tanpa nafas yang baik, bunyi tak akan keluar dengan baik. Bunyi akan jadi lemah. Dan biasanya orang yang tidak ada sokongan pernafasan yang baik, mereka akan cepat letih. Suaranya akan cepat letih, cepat serak, tak boleh pergi tinggi, membaca secara monotonous. Monotonous ni maknanya mendatar. Bacaannya mendatar, tidak ada alunan langsung. Jangan cerita pasal taranum lagi lah, alunan aja. Alunannya tiada ya, kalau pernafasannya tidak bagus. Jadi dalam kelas saya, dalam membina suara ni, kita sebenarnya sedang memahami bagaimanakah udara itu bekerja untuk memastikan suara kita keluar dengan baik. Ya. Jadi sebentar ya. Okey. Jadi sistem pernafasan. Sistem pernafasan kita nak membina udara yang kita tak nampak ni. Kita nak membina udara yang kita tak nampak ni supaya kita boleh rasa proses pengeluarannya. Okey. Jadi ia berkaitan dengan paru-paru dan otot diafragm. Dua benda yang kita kena fokus lah. Paru-paru dan otot diafragm. Ya. Yang paru-paru ni kita kenal lah, memang dah ada dah. Paru-paru ni memang kita tahu adalah tempat untuk menyimpan nafas. Tapi otot diafragm ni jarang sekali kita pedulilah. Sebab kita tak diterangkan dari awal dulu tentang pentingnya otot diafragm ni. Okey? Di mana letaknya otot diafragm? Ia terletak di bawah tulang rusuk kita sekeliling pinggang. Bawah tulang rusuk sekeliling pinggang. Jadi kedudukan dia dalam badan kita macam ni. Melengkung macam ni. Ya. Melengkung lah, macam piring terbang lah, macam piring. Melengkung macam ni. Ya. Atas ni adalah paru-paru dan tulang rusuk. Jadi bila kita bernafas, bila kita tarik nafas, otot ni akan mengembang. Daripada kedudukan dia begini, dia akan turun ke bawah. Dan mengembang. Ni contohnya lah saya buat ni, mengembang. Okey. Dia kena bergerak macam ni. Dan bila dia dah mengembang, kita perlu keluarkan nafas secara perlahan-lahan dengan bunyi hissing. Bunyi bunyi tu. Bunyi hissing tu, bila dengar bunyi hissing tu, kita keluarkan dia perlahan-lahan. Kita kawal dia, kawal dia dengan keadaan sekata ya, selama
saat. Itu penting tu. Okay. Dengar tak suara saya tadi? Putus. Tapi kadang-kadang ada lag cikgu. Macam ada lag sikit. Putus-putus sikit. Putus-putus. Okey. Saya ulang balik tentang pernafasan tadi ya. Apabila otot diaphragm tadi dah faham tentang otot diaphragm di dalam badan kita bentuk dia macam ni, di bawah tulang rusuk, di bawah paru-paru kita. Dia bila kita tarik nafas, ototnya akan mengembang. Okay. Dan bila kita keluarkan nafas, kita kawal pengeluaran nafas tu, jangan tahan nafas. Jangan tahan nafas. Kita keluarkan sedikit saja. Kita kawal pengeluaran udara itu samalah seperti kita mengawal pergerakan otot tadi itu. Sebab otot ni bila kita keluarkan nafas dia akan bergerak nak pergi tempat asal dia. Dia akan bergerak ke tempat asal dia. Tapi kita kawal pergerakan dia supaya dia tak pergi tempat asal tu dengan cepat. Maknanya kita kawal dia. Kalau nafas kita habis dekat sini, tak apalah. Tak perlu, dia mesti sampai sini. Masa sebelum haji tu kena tarik nafas betul-betul dalam lah. Ya, dengan mengembangkan otot diaphragm tu. Ramai orang tak tahu nafas dalam-dalam tapi otot diaphragm tu tak kerja. So itu yang tak dapat-dapat. Okey cikgu. Jadi otot diaphragm ni yang kena dirasa ni pergerakan dia ni. Macam mana nak kenal, nak rasa otot diaphragm tu? Agak-agaknya macam mana? Dia punya dada senaik ke atas sikit lah. Bukan, dia tak ada kena-mengena dengan dada. Dia mesti otot diaphragm je. Tak ada kena-mengena langsung dengan dada. Okay? Sebab itu ramai orang mengalami masalah suara ketika membaca Al-Quran ataupun ketika bercakap dengan banyak. Mengalami masalah suara sebab nafasnya salah. Okay? Jadi kita kenali dia ya. Otot diaphragm ni di bawah tulang rusuk kita. Kita cekap pinggang kita. Kita cekap pinggang kita ni. Cekap pinggang kita ni. Okay. Bila kita nafas, kita rasa dia mengembang. Dia mengembang tu. Boleh nampak dia mengembang. Okay. Tak boleh pergi dada. Tak boleh bawa nafas pergi dada. Kalau kita tarik dada kita naik, maknanya otot kita tak bekerja. Bila otot kita tak bekerja, suara tak ada sokongan. Tidak ada sokongan. Mana? Ni pasti ni. Ya, ada. Biarlah. Okay. Jadi otot diaphragm tu yang kena dikenali. Okay. Bukan mudah lah tapi banyak yang dah boleh menguasai pernafasan ni. Baik. Ada soalan lagi tak tentang nafas ni? Cikgu saya nak tanya. Hari tu cikgu kata perut tu kena kempiskan. Bila tarik nafas tu cuma otot diaphragm tu aja yang dikembangkan. Itu yang saya susah nak buat tu, macam susah sikit nak buat. Betul. Memang betul. Otot itu adalah sebelum menarik nafas saya belum sentuh lah. Itu untuk orang yang dah pernah masuk. Bagus soalan tu. Kempiskan perut. Fokus kepada ulu hati kita. Perut kempis. Fokus pada ulu hati kita. Kita nafas. Dia mengembang. Perut tak boleh kembang. Perut tak boleh kembung. Yang penting otot diaphragm saja yang kembung. Okey, memang susah untuk permulaannya sebab kaedah ni kita tak jumpa secara berdepan ya. Tadi puan kena banyak buat eksperimen. Puan kena banyak mengenali pergerakan tubuh badan kita. Tubuh badan kita ni dia confused sebab selalu guna macam ni, hari ni nak guna macam ni. Jadi dia tak tenang. Itu memang kebiasaannya. Seminggu memang biasalah. Seminggu saya tak harapkan pernafasan tu terus jadi. Ya, saya pun faham. Seminggu tu kita punya otot
semuanya badan-badan kita ni semua tak biasa. Dah berapa puluh tahun kita biasa dengan yang biasa tadi tu. Kita nak ubah bukannya mudah. Jadi puan kena terus faham. Kempis perut, tarik nafas. Bahagian tu je yang kembang, bukan bahagian perut. Lama-lama dia dapat. Kena tenangkan minda kita, tak boleh gopoh ya. Okey? Ambil satu proses tu. Latihannya puan boleh buat latihan sambil rukuk. Puan kempiskan perut, puan rukuk. Kemudian puan tarik nafas. Di situ puan akan rasa. Ataupun dalam keadaan sujud. Kempiskan perut, sujud. Kempiskan perut, sujud. Masa kempis perut, jangan tarik nafas ya. Kempis perut tu belum tarik nafas lagi. Baru menarik otot supaya dia kemas. Jadi sujud, kemudian baru tarik nafas. Betul-betul akan rasa pernafasan itu terjadi di sekeliling pinggang kita. Sampai belakang ni kita rasa. Sebab itu apabila kita buat latihan pernafasan, kita akan rasa letih lah bahagian tu, lenguh. Bahagian belakang badan kita lenguh. Bahagian perut kita pun rasa sengal sebab otot tu sedang bekerja. Okey? Terus nanti kita buat secara detail lagi. Okey? Bagaimana nak memastikan dia bekerja lagi? Ikatkan sekeliling pinggang kita tu dengan selendang. Ikat dengan selendang ataupun pakai korset. Memang akan rasa. Ya, sebab perut kita dah kemas, dia lebih cepat kita rasa. Kalau perut kita tak kemas, susah nak rasa. Pastikan tulang belakang tegak puan-puan. Kedudukan badan kita ni, tulang belakang kita ni tak boleh bongkok. Ini kena tegak. Kena tegak. Macam kita kata seolah-olah menonggek lah bila kita duduk tu supaya tulang tongking kita tu kedudukannya berada di atas. Kedudukannya meninggi. Dia tidak melekat. Dia tidak menyentuh permukaan tempat duduk. Tulang tongking kita tu tak boleh menyentuh permukaan tempat duduk. Seolah-olah dia meninggi. Ya, meninggi. Kalau kita posture kita salah, tulang tongking tu turun. Jadi kita tinggikan badan kita. Itu dia step-step dia. Jadi puan-puan kena catat tu step dia. Kalau salah step tu, bendanya jadi kalang kabut. Okey, pertama, betulkan kedudukan badan kita. Tegakkan badan antara berduduk atau berdiri, tegakkan badan. Tulang belakang kena betul-betul tegak. Okey? Kempiskan perut. Ketika kita duduk, pastikan tulang sulbi atau tulang tongking kita tidak menyentuh tempat duduk. Kalau kita duduk antara dua sujud, tulang tongking tak boleh sentuh pun tapak kaki kita. Jauh dari tapak kaki, tulang tongking tu. Jadi kenalah buat eksperimen. Tak buat eksperimen tak jumpa. Dengar je tak boleh. Sebab tu saya suka kalau orang tanya banyak. Sebab benda ni adalah praktikal. Praktikal ni memang kena tanya banyak. Kalau teori ni hafal, boleh faham, ambil exam, bertulis boleh faham, tapi praktikalnya tak dapat. Saya tak nak praktikalnya tak dapat. Saya nak praktikalnya dapat. Teori tak dapat pun tak apa. Teori tu untuk bagi faham aja, untuk bagi kita dia punya perkara-perkara yang kita nak buat tu kita dah tahu apa dia. Sebab tu kalau ujian vokal jarang saya buat ujian bertulis sebab ujian bertulis ni banyak orang boleh hafal dan menjawab. Saya suka buat ujian lisan. Ujian lisan saya tanya dan jawab. Jadi bila dia boleh jawab, maknanya dia boleh faham. Sebab dia balik pada pemahaman kita terhadap bagaimana tubuh badan kita bekerja. Dia tak ada perlukan benda lain pun. Semuanya diri kita sendiri. Itu dia suara. Itu dia hebatnya suara ni. Lagi kita belajar pasal suara, lagi banyak kita rasa, banyak benda yang kita kena baiki lah dalam kehidupan terkait dengan diri kita sendiri. InsyaAllah. Okay? Itu tajuk pernafasan. Jangan tahan nafas tapi kawal udara selambat yang boleh supaya otot diafragm tidak cepat mengendur dan kawal mula-mula ni cuba kawal selama 15 saat. 15 saat panjangnya.
Cikgu, yang kadang Ya. saya ngaji kan, kadang Ustazah kata suara saya naik ke hidung. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab sokongan pernafasan tak bekerja. Jangan suara tu letak je lah kat hidung macam ni. Dia malas nak keluar. Dia keluar je macam tu. Dia tak ada sokongan langsung. Dia nak rebah dah. Dia nak jatuh. Dia dah longgar. Dia longgar. Memang betul tu. Memang betul. Orang yang tak ada sokongan pernafasan cenderung untuk sengau. Okay? Sebab udara, kenapa sengau? Kenapa nak sengau? Lepas ni kita akan belajar. Lepas ni kita akan dalami. Saya nak kita fahami tentang nafas dulu. Okay, silakan. Ada soalan. Jangan diam aja. Tanya. Cikgu, Saya? saya nak tanya ya. Kalau masa kita buat bubbling tu, kena bubuh tangan kat sini baru boleh jadi. Kalau tak bubuh tangan, tak boleh jadi. Kenapa ya? Boleh. Kenapa? Kerana otot-otot bahagian ni tak bekerja. Otot ni semua kendur. Otot-otot ni kat sini kendur. Kita sangka kita dah pergi facial apa semua dah cantik kan. Rupanya otot tu tak pandai nak kerja. Boleh letak aja tangan tu, tak apa. Tak, Buat je yelah, maksud saya bila letak tangan, ada boleh buat bubbling. Kalau tak letak tangan di sini, tak boleh buat bubbling. Itu masalahnya. Masalahnya sebab macam saya jawab tadi lah. Sebab otot-otot bahagian ni dia kendur. Dia tidak dapat mengawal. Udara ni kena duduk dekat dalam satu acuan. Okay? Acuan. Jadi otot-otot ni lah yang membuat acuan tu. Tapi bila otot-otot ni kendur, acuan tu tak tentu. Sepatutnya acuan tu bulat. Tapi sebab otot-otot ni kendur, tak dapat buat acuan. Itu yang menyebabkan kena dipegang untuk membantu supaya udara masuk dalam acuan tu. Itu je sebabnya. InsyaAllah lama-lama boleh. InsyaAllah ya. Okay. Terima kasih cikgu. Sama. Lagi soalan? Orang yang lama, orang yang dah masuk 2-3 minggu nak tanya apa boleh tanya? Baiklah. Kita pergi mekanisme kedua. Mekanisme pengeluar bunyi. Mekanisme pengeluar bunyi iaitu sistem gemaan. Kalau kita sebut pasal gema, selalunya gema ni berada di mana? Berlaku di mana gema ni? Berlaku di dalam rongga kepala kita. Rongga kepala dan keluar melalui rongga hidung. Barulah dia bergema. Kerana itu hidung khasyum adalah tempat untuk huruf mim dan nun. Dengung. Huruf-huruf yang berdengung kena dibawa ke dalam hidung. Bunyinya, sifatnya keluar melalui rongga hidung. Jadi suara kita ni, bukan suara, udara kita untuk hasilkan bunyi yang baik kena keluar melalui rongga hidung dengan sokongan yang betul. Kalau sokongannya salah, itulah yang jadi sengau seperti yang Puan Rashidah kata tadi tu. Dia dah keluar di tempat yang betul tapi tak ada sokongan. Ototnya tak kerja. Jadi dia cenderung untuk menjadi sengau. Itulah dia. Jadi balik kepada nafas. Balik betulkan semula nafas tu. Ya. Latihannya untuk bahagian mekanisme kedua ni kita kenali pertama sekali kita punya kerongkong. Kerongkong kita. Kerana dalam kerongkong kita ada alatan yang menghasilkan suara tersebut. Iaitu dipanggil vocal cords. Ataupun dalam bahasa Melayunya orang panggil peti suara. Peti suara. Ya. Okay. Jadi vocal cords ni berada di betul-betul dekat kerongkong kita ni. Jadi dia akan menghasilkan vibration, getaran. Bila udara lalu,
Udara lalu daripada paru-paru tadi lalu, dia akan menghasilkan getaran dekat sini dan getaran tu kita bawa naik terus ke rongga dalam tengkorak ni. Kita keluarkan melalui rongga hidung. Okay. Latihan dia ialah humming. Tu dia bersenandung. Boleh dengar tak bunyi tu? Tak dengar cikgu. Mula-mula Tak, je. Tak dengar tak dengar lah cikgu. Betul cikgu. Putus-putus ya. Kena macam mana cara saya nak share benda ni? Cuba lagi sekali ya, dengar baik-baik. Ada ke tidak? Okay. Pendek juga ya? Tak dengar. Bunyi yang dikeluarkan melalui rongga hidung iaitu bunyi hem. Bunyi hem. M-H-M-M. Bunyi hem. Yes. Bunyi ya. Itu bunyi humming tu kena dikeluarkan. Humming. Kita udara bekerja pergi ke arah tu. Udara sentiasa disokong. Otot diaphragm kena bekerja. Otot diaphragm tak boleh lemah. Kalau otot diaphragm lemah, bunyi humming tu akan jatuh dan cenderung menjadi sengau. Itu je dah. Okay. Tu sistem yang kedua tu. Okay, maknanya mekanisme yang kedua ialah sistem pengeluaran bunyi. Bunyi yang keluar haruslah bergema. Ya, supaya suara kita tidak terjadi di dari tekak ni. Suara kita tak boleh keluar terus kat mulut sini. Kalau suara kita keluar terus melalui mulut, kita akan cenderung. Ya, silakan Kak Syam. Terima kasih Syafakillah. Semoga cepat sembuh ya. Okey. Apabila suara tidak keluar melalui lorong yang saya bagi tahu tadi, ia akan cepat serak. Kita akan cepat letih lah dekat bahagian rongkong ni. Dekat bahagian tekak kita ni sakit lah. Bila kita bercakap tu banyak guna tekak. Jadi macam mana untuk menghalakan udara sampailah ke atas macam ni. Dia bawa ke atas ni baru dia keluar melalui rongga hidung. Okay, ada soalan setakat? Okey, maknanya semuanya fahamlah apa yang saya terangkan ni. Okey. Yang ketiga ialah mekanisme pengeluar perkataan, iaitu rongga mulut kita daripada kita punya pangkal kerongkong sampailah hujung kat bibir kita. Semuanya bekerja, lidah kita kerja, semuanya kerja. Jadi latihan dia ialah bubbling. Satu bubbling. Yang kedua lidah. Ya, getaran lidah. Okey, ahli-ahli yang baru ni kalau nak tengok, nak dengar bunyi-bunyi ni semua, sila hubungi Puan Azalia, kita punya admin ya. Kita punya admin untuk dimasukkan ke dalam grup. Kalau tak nak masuk dalam grup, kita akan mungkin boleh kongsikanlah saya punya video-video tu. Pertama boleh hubungi nombor ni ya, catat ya nombor ni Puan Azalia 013-520-5260. Boleh hubungi Puan Azalia 013-520-5260 untuk sama ada nak menjadi ahli dalam grup ataupun untuk mendapatkan video ni lah ya. Boleh hubungi Cik Azalia ya, Puan Azalia. Dan yang kedua boleh hubungi
Puan Wan Siti Hajar. Puan Wan Siti Hajar. Nombor dia kalau Puan Wan Siti Hajar 013 530 1065. 013 530 1065. Boleh hubungi inilah admin ni supaya mudah untuk yang penting itu je. Yang pertama ni nak dengar bunyi dia, nak tengok latihan dia. Sebab latihan ini sangat penting. Dia satu latihan hanya mengambil masa selama 15 saat. Jadi ada 4 set. 1 hissing, kedua humming, ketiga bubbling dan yang keempat tongue trill. Semua latihan ni 15 saat, digabungkan semua jadi 1 minit. Ia memang latihan yang singkat tetapi ia sangat bermakna. Sangat bermakna, sangat berbaloi. Ya, bila kita tak buat, kita punya otot-otot susah nak kerja. Otot-otot yang nak bekerja ketika mengeluarkan suara tu, dia tak bersedia. Jadi latihan ni bagus dibuat waktu pagi lah. Ataupun waktu bila-bila puan nak baca je Quran, puan buat dulu selama 1 minit latihan ni. Bubbling ke apa ke, buat je dulu. Supaya otot tu kerja. Bila otot kerja, senang sangat. Banyak benda boleh bantu. Okay? Jadi, sistem pengeluaran perkataan ni, kita kenal lah kalau kita belajar tajwid, memang kita akan kenal ni semua huruf-huruf kita daripada pangkal kerongkong ni sampailah kat hujung. Lidah kita, rongga kita, semua bekerja. Tapi macam mana pun saya masih jumpa ramai lagi yang sebut huruf alif. Alif. Huruf alif itu menjadi alif. Alif. Patutnya alif. 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 Bukan a. Tapi dia lembut. Dia bukan a. Bila a dia dah pergi tekak sini. Itu adalah tempat huruf hamzah. 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 Ya, dia sepatutnya alif huruf rongga. Dia bunyi dia adalah alif dengan a. Beza. Ya. Jadi benda-benda tu sangat penting, huruf-huruf yang kita kenali di mana kedudukannya semua. Supaya nafas kita diberi tanggungjawab untuk menyebut huruf-huruf ni dan menghasilkan sifat huruf dengan baik. Contoh kita baca Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Nak buat khalaq. Itu susah tu. Selalunya min syarri ma khalaq. Dia tak keluar. Sebab nafas tak cukup kuat. Bukan tak cukup kuat sebab kena tolak, bukan. Tapi nafas hanya sedikit saja kita ambil tadi, dia tak keluar. Min syarri ma khalaq. Dia takkan keluar. Tapi kalau kita tarik nafas betul-betul, yang dalam-dalam tadi itulah, nafas dalam-dalam tadi tu. Min syarri ma khalaq. Dia akan keluar. Akan keluar insya-Allah. Lagi satu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ain. Ain kita bukan berada dekat hidung kan? Ain kita berada dekat kerongkong sini. Ya. Ta'alaihim. Ya, jadi kena berhati-hati tu. A'la. Subhana rabbiyal a'la. A'la. Tu kena betul tu. A'la. Kita tak boleh a'la je. A'la tu ringan sangat. A'la. Sepatutnya a'la. Cari tu. Sampai jumpa. Ya. Jadi itulah keperluan ilmu vokal yang saya boleh kongsikan kepada puan-puan semua secara teorinya lah sekarang ni. Secara teorinya apa ni? 3 tajuk dalam ilmu vokal ni sangat-sangat penting
untuk membaca Al-Quran. Itulah dia. Ada soalan tak setakat ni? Silakan. Mari kita bincangkan. Cikgu nak tanya, Silakan. Sairah. kalau kita mau buat humming tu kan, kita kena pastikan nada dia tu tinggi di atas atau biasa saja di bawah? Mengikut nada yang saya bagi. Nadanya kalau saya dengarkan, kalau saya buat humming tu tak dengar. So saya bagi note macam ni. Tu dia. Itu dia nada dia. Cuba buat Puan Sairah. Macam mana ya? Dia kena macam mana tu? Begitu. Ya betul. Ya betul. Okey, bila Puan dah dapat buat tu bagus. Kalau dah buat tu, Puan buat tutup mulut kan? Ya, tutup Lepas mulut. tu buka mulut. Puan buka Oh, mulut. kena buka Bunyi mulut. sama kan bunyi tu dah berubah? Oh, begitu. Cuba. Saya buat cuba. dulu. Cuba, cikgu. Buka mulut. Kalau bunyi itu berubah, maknanya udara telah pergi ke tempat yang salah. Oh. Maknanya tadi kena buat tu dengan keadaan kita duduk dengan tegak lah begitu, cikgu. Ya betul. Betul. Saya cuba balikan, cikgu. Boleh? Jangan lama sangat. Lama sangat nanti tak jumpa yang buka mulut tu. Okey lagi. Oh, ini. Okey. Betul ke? Saya dengar cikgu. macam saya dengar jauh sangat tapi Puan rasa bunyinya berubah ke tidak? Tak. Tidak kan? Okey. Bila Saya tidak tu dengar. ya. Bunyi tu di tempat yang betul. Udara dia maknanya berjalan dengan betul. Lepas tu kita fahamilah bagaimana udara berjalan. Oh, ke mana dia pergi? Buka tutup, bunyi tak berubah. Kalau bunyi tak berubah, itu bermaksud sokongan nafasnya sangat bagus. Okey. Nanti Puan hantarlah video-video ke apa kan untuk kita dengar ya. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama kasih. Lagi? Silakan. Ambil remote aircon tu. Yang Puan Sairah buat tu humming ya? Ya, humming. Okey. Puan nak cuba ke? Tak pandai. Bolehlah saya cuba. Puan punya bunyi ni sangat jelas. Maknanya perasan tak dia buat ada bunyi ma lepas tu. Bila dia buka mulut ada bunyi ma. Maknanya udara telah pergi ke tempat yang salah. Oh. Okay. Masa kita buka mulut tak ada bunyi huruf apa-apa. Dia masih bunyi humming lagi. Tu. Saya punya bunyi. Cuba Puan. Sekali. Ada bunyi ma kan? Di situ menunjukkan udara sangat kendur lah. Udara tidak menuju ke tempat yang betul lah tu. Itu je. Maksudnya cikgu dia mesti keluar dekat hidung juga ke masa buka mulut tu? Seolah-olah begitulah. Okey. Praktis cuba ya. Kenapa saya punya bunyi tu tak boleh dengar ya? Tak boleh masuk bunyi ma ke apa. Tapi sebab suara saya tak berapa didengar lah. Saya pun heran kenapa tak boleh dengar suara saya. Suara masa yang start tu je. Tapi tu kami tak dengar. Macam mana? Cikgu tanya,
hilang. Kami tak tahu macam mana. Saya baru tangan nak bilang 3 dah tak ada suara cikgu. Dia hilang terus macam tu. Kami tak Itulah dengar dia. cikgu 15 second tu. Kami tak dengar. Kami tak Itu. dapat nak. Ya. Itulah dia. Itu yang saya tengok settingnya tak ada masalah. Setting ni semuanya dah setting yang betul dah. Tapi kenapa tak boleh dengar? Tu yang heran tu. Dua second. Kan? Tak apalah. Tapi kalau dekat, sebab macam Kak Syam dah pernah dengar saya punya dekat dalam video kan? Betul, Kak Syam dah tahulah lah macam pelajar baru lah. Kak Syam dah ada video tu. Kak Syam tengok benda dia, Kak Syam ikut lah hari-hari kan. Ya, Tapi macam Puan Sairah jugalah Kak Syam gagal. Bila buka mulut jadinya. Dia nak kena buat selalu. Kadang-kadang memang dapat tapi dia kena selalu. Betul. Betul ya. Maknanya kita tak boleh keluarkan ada ma tu. Dia macam satu bunyi je. Mula-mula humming tu kita rasa bunyi tu kat situ. Ya. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan lah sebab kena hubungi admin lah untuk dapatkan video tu. Alright. Okay. Seterusnya apa lagi soalan? Cikgu saya try cikgu. Boleh? Silakan Puan Kamaria. Boleh. Teruskan usaha. Tapi Bubbling. sekejap je cikgu. Sekejap je, tak boleh tak panjang. Ya, mula-mula memang tak boleh Puan. Mula-mula nak dapat 15 saat ni memang seksa. Nampaknya 15 saat tu macam sekejap kita berbual-bual dah habis 15 saat. Tapi untuk nak sustain udara 15 saat tu sangat mencabar. Teruskan saja usaha sampai jadi 15 saat. Target aja 15 saat. Tak dapat jangan kecewa. Itu je. Alright? Okay. InsyaAllah. Terus saja. Buat hissing, buat humming, buat bubbling. Macam tu. Praktis je selama. InsyaAllah boleh tu. Okay, lagi soalan? Itu yang Puan baru buat tu humming Humming dan kemudian saya buat bubbling. Saya nak try lah humming, tak pernah buat. Silakan. Okay. Perasan tak bunyi tu berubah daripada runcing menjadi terbuka? Bunyi tu mula-mula macam runcing. Tapi bila buka mulut dia jadi terbuka. Patutnya masih sama. Sama. Dia bunyi lain cikgu. Jangan bunyi lain bunyi sama. Susahnya dah buat. Mula-mula memang susah Puan. Dalam hidup ni tak ada mula-mula tu boleh jadi senang. Semuanya melalui kesusahan dulu. Ready? Nak cuba boleh cuba. Kemudian yang kedua, itu latihan humming untuk mekanisme pengeluaran bunyi. Untuk kita faham udara tu pergi mana. Lepas tu kita nak baca, kita kena buat bubbling banyak-banyak. Buat pelan-pelan aja, jangan tolak, jangan paksa, pelan-pelan aja. Kalau banyak buat bubbling ni untung, memang ada perubahan yang banyak. InsyaAllah. Okay? Okay, mari saya tunjukkan bacaan-bacaan yang saya kata tentang bunyi tanpa teknik vokal dengan bunyi dengan teknik vokal. Contoh saya baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bunyi yang dihasilkan tanpa pernafasan, tanpa teknik vokal lah, tanpa 3 tajuk tu. Okay. Kemudian saya akan tarik nafas. Saya baca balik dengan menarik nafas, dengan mengeluarkan bunyi mengikut apa yang saya bagi tahu tadilah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia lebih ringan. Kalau tidak tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi bila kita tarik nafas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia lebih ringan. Mungkin nanti dekat dalam recording kita ni bunyi akan lebih kedengaran lah, boleh dengar lah. Okay, kita sambung dengan bismillah. Contohnya kita nak ambil bismillah tu tinggi sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tu biasa. Tapi bunyi yang dengan teknik, bunyi dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih ringan, dia lebih terapung. Ya, dan bunyi huruf-hurufnya sifat-sifat hurufnya akan dapat didengar dengan lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dia straightforward aja. Itu saya terpaksa buat lah contoh-contoh tu. Nanti perempuan rasa sendirilah bila perempuan baca. Macam mana, ini baru tajuk teknikal dia, belum masuk tajuk-tajuk lain. Ada banyak tajuk lagi nak kena belajar. Jadi kawan-kawan yang dah ikut kelas dah lebih setahun, 2 tahun ni dapatlah banyak ilmu dia lagi. Bukan sekadar membetulkan lorong suara saja, tapi banyak elemen-elemen lain yang perlu kita faham. Ya? Okey, ada soalan tak setakat ni? Baguslah peserta kali ni tak banyak soalan, jadi kelas boleh habis cepat. Kalau banyak soalan, kelas habis sampai pukul 12, ada yang sampai pukul 12.30 pun ada yang sanggup tunggu. Tapi hari ni semua orang bagus, baik je, senyap je, diam je. Jadi kelas boleh habis cepat lah. Tajuknya dah habis dah, kita bincang, saya dah terangkan tajuk-tajuk tu, tak nak terangkan banyak-banyak. Nanti banyak sangat, hari pertama banyak sangat nak terima kan, dia pening kan. Kita bincangkan tajuk yang saya kongsikan tadi tu supaya kita betul-betul faham untuk kita pergi ke minggu hadapan. Silakan. Yang nombor 3 tadi cikgu. Ya? Yang nombor 3 tadi, mekanisme pengeluaran perkataan. Maknanya sebutan tu jelas lah Ya. Bukan saja jelas puan, tapi kita kalau mengaji ni nak letak dekat mahrajnya. Nak letak huruf kat mahrajnya kan. Nak letakkan, satu nak letak huruf tu keluarkan dekat tempatnya, kemudian nak keluarkan sifat-sifatnya macam bunyi kha, bunyi gha, bunyi ta, at, bunyi qaf, aq. Bunyi-bunyi tu semua nak betulkan tu. Maknanya kalau udara kita bagus, bila kita mengaji tu ayat yang panjang, kita tak akan cenderung hilang nafas tu untuk menyebut huruf-huruf tu. Contohnya ya, kalau kita ambil satu ayat lah ya. Saya contohkan kalau kita ambil satu ayat, tak payah ayat susah-susah lah. Contohnya katalah surah Al-Baqarah ni. Saya saja buka surah Al-Baqarah ayat muka surat 23 kalau nak tengok. Ya. Selalunya bila kita baca ayat yang panjang macam ni, kita punya huruf akan banyak kita apa orang kata, terbiar, huruf tu terbiar, dia tak keluar dengan, kita tak raikan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini saya baca yang pertama ni, yang saya baca ayat ni tanpa technical vocal, tanpa elemen-elemen yang saya cakap tadi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Contoh. Okey, ni saya kenalah. Cikgu tertutup mic. Ada suara cikgu. Yang tadi dengar tak? Yang saya baca tu? Dengar. Dengar. Semula boleh cikgu. Semula ya, saya semula baca tanpa technical vocal, tanpa tajuk-tajuk yang saya cakap tadi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Contoh. Okay. Tapi bila kita tarik nafas, kita fokus, kita tak gopoh, baca je betul-betul, udara kita tu kita rasa keluar ikut sini ni, masuk dalam acuan dia. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bunyi tentu jadi lebih baik. Tadi apa bezanya yang ni dengan yang tadi? Dapatlah beza kan? Apa agaknya beza yang puan-puan perasan? Yang nombor 2 tu sedapnya bunyi dia. Allahu Akbar. Yang nombor 1 tu sajalah baca macam tu. Sebutan berarti tepat sebutan. Maknanya bila nombor 1 kita sebut home tu dah jadi home. Sepatutnya ahum, bukan ahum. Ya, banyak. Huruf ha kita lemah. Huruf ha kita ha besar tu lemah. Ya. Alladzina atainahumul patutnya alladzina atainahumul nampak tu. Hu keluar ha tu. Humul kita ya. Kita tu ayat itu huruf susah lagi sekali. Ya'rifunahu kama tu huruf susah tu. Tu rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mulut-mulut kita ni semua kerja. Mengikut sifat huruf tu. Mengikut mahraj dia. Huruf waw, ahum. Kenapa ahum tu ada sifat huruf waw tu? Sebab ada tanda baris depan. Jadi ahum. Tak boleh ahum. Ahum. Tak boleh biasa saja ahum. Tapi ahum. Moncong kan? Ya. Nahu. Bukan nahu. Bukan nahu. Bunyi tu tak betul. Nahu. So super penting tu. Ya. Wa inna fariqan hum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Macam itulah pelan-pelan. Maknanya nafas boleh jadi panjang kalau kita tenang aja. InsyaAllah boleh jadi panjang. Saya ni pandai cakap tau puan-puan. Sebab saya dulu pun baca teruk kalang kabut. Saya tak pandai masa tu saya baca. Tapi saya terlupa nak menggunakan tentang teknik suara yang saya belajar tu. Tapi satu hari saya belajar, masa saya belajar tajwid tu, masa tu tahun 90-an. Masa tu tahun 90-an, ustazah tu cakap dengan saya. Oh ni cikgu ni belajar vokal ni mesti baca bagus ni, dia kata. Nafas awalan nafas ni mesti bagus. Masa tu baru saya terfikir,
Kan kenapa aku tak gunakan apa yang aku belajar masa belajar menyanyi dulu. Macam itulah. Saya tersedarlah bila ustazah tu kata macam tu kan. Saya sedar yang ya tak ya juga. Saya kena bual nafas macam menyanyi lah. Jadi saya praktis. Praktis benda tu. Praktis, oh yelah samalah. Begitu begini, cuma mula-mula sebab mengaji Al-Quran ni, mula-mula kita tak fasih. Huruf-huruf tu tak fasih. Jadi bila kita baca mula-mula tu, kita merangkak-rangkak lah nak mengeja, nak begitu begini. Dia mengganggu peredaran udara. Tapi Alhamdulillah hari ini banyak huruf dah saya kenal. Saya baca tu dah tak ada masalah banyak lah. Setakat untuk nak menunjukkan contoh nafas tu, Alhamdulillah boleh lah. Macam tu. Dia bukannya sebab saya bagus ni perempuan tapi sebab saya pun rasa ilmu vokal tadi memang banyak membantu. Dulu puan, suara saya ni macam ni dah malas nak cakap banyak dah. Dah kendur, dah malas dah. Macam ni lah bercakap. Mengajar siang, malam, pagi, petang. Macam ni lah suara saya. Dah malas dah kan. Dengar kan suara tu kendur sangat. Jadi ketika itu kalau orang suruh saya menyanyi ke suruh buat apa pun dalam bersuara ni, tak mampu. Tak larat. Dipanggil tak larat lah. Kalau nyanyi pun tak larat. Macam mana nak nyanyi? Hari ini kau datang riang tersenyum. Macam tu je. Tak ada perasaan. Itu yang saya faham tentang perasaan seronok tadi tu. Bila saya mengaji, saya jumpa benda-benda ni semua. Saya jumpa benda-benda terbuka banyak lah. Terbuka. Hari ini kalau saya boleh lah kalau orang kata nyanyi satu lagu. Saya yakin lah, saya seronok lah. Hari ini kau datang riang tersenyum buatku senang. Kau hias dirimu. Senanglah sikit dulu. Hari ini kau datang riang tersenyum. Malas saja. Macam dah tak larat, macam nak tidur, macam nak mengantuk. Rupanya tenaga kita tidak terbina. Berpuluh tahun puan saya belajar vokal untuk menyanyi. Ya, berpuluh tahun saya bekerja dalam bidang vokal. Bayangkan saya menjadi guru vokal dari tahun 1996. 1996 saya dah jadi 1996 pula tu. 1987 saya dah jadi cikgu vokal. Okey. Tahun 2000 saya tak boleh nyanyi, suara saya sangatlah garau. Tak larat. Sedangkan orang mempunyai teknik vokal, suaranya akan lebih baik, tapi suara saya jadi lebih tak baik. Nampak tu? Okey, pertama yang saya jumpa dalam teknik suara ini, pertamanya yang saya jumpa dalam teknik vokal ni ialah dalam pertuturan. Suara yang baik ialah apabila kita bercakap pun dia baik. Kalau kita menyanyi je baik, bercakap tak baik, suara tak dikategorikan sebagai baik. Dekat situ saya sedar yang saya bercakap sangat tak baik. Okey? Sangat tak baik. Saya bercakap sangat tak baik kerana saya tak menggunakan teknik yang betul. Saya bercakap guna tekak je. Gimana tahu? Macam tu je. Begitu saja ya. Jadi tapi cikgu, macam akak Syida pernah dengar Diana Zain dengan Aisyah kan, bila diorang cakap tu tak sama sedap dengan diorang menyanyi. itulah benda-benda yang saya nak latihkan sebab okeylah, boleh menyanyi dah sedap, baca Quran dah sedap, tiba-tiba bercakap tak sedap. Maknanya rugilah. Sedangkan dalam seharian hidup kita bercakap tu lah yang paling banyak sekali. Contoh bercakap sedap atau tak sedap puan-puan. Dia bukannya pasal apa pun. Kita bercakap ya, contoh kita cakap dengan anak kita lah. Dah makan ke belum? Kita tak bercakap dengan dia dengan cara yang dah makan ke belum? Kita mesti
Pada makan ke belum tu? Makanlah ni mak dah masak dah. Macam tu je kan? Macam tu je lah. Jadi itulah ciri-ciri sebab ada dalam sifat suara. Ni yang saya nak cerita kongsikan. Sifat suara ya. Kita rasa suara kita yang keluar ni, inilah suara kita. Rupanya suara tu boleh dibina, boleh diperbaiki, boleh dipelbagaikan lah ya. Dan saya menemui sifat suara ni ketika saya belajar mengaji ni. Iaitu sifat suara kita sebenarnya adalah memujuk. Sifat suara kita penuh dengan pujukan. Bila kita mengaji, mana ada kita baca kasar-kasar. Semuanya baca, contoh kalau kita baca kan. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Kan kita memujuk-mujuk aja. Tak ada kita baca Quran macam ni. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Mana ada kita baca Al-Quran macam tu? Perasan kan? Jadi bila saya jumpa dalam pembacaan Al-Quran itu begitu, banyak benda terbuka lorong. Banyak sangat dalam hidup saya tu, banyak terbuka. Jadi saya mengubah pertuturan saya, pertuturan yang dulu sangat memegang sangat perkataan awak jangan main dengan saya saya pandai baran ni. Banyak sangat benda tu saya guna. Dulu. Awak jangan main dengan saya. Belajar betul-betul lah. Macam tu lah. Nak marah je kerjanya. Nak marah je kerjanya. Orang tak dapat nak marah. Orang ni nak marah. Orang nak mengamuk je. Macam tu lah. Alasannya budak-budak ni degil. Macam tu lah. Macam tu lah cakap. Degil sangat tak mau dengar orang cakap. Macam tu lah. Ya? Itu yang buat saya stres sebenarnya. Sampai saya sedari suara saya mainkan dengan salah. Tapi bila saya faham konsep yang baik itu ialah memujuk Allahu Akbar. Maknanya kita menemui lah. Maknanya saya temui satu bila saya belajar Al-Quran ya. Kita belajar Al-Quran, huruf tu salah, Allah tak potong markah. Allah tak tolak pahala lagi, Allah gandakan pahalanya. Tu yang saya buat macam, aduh malunya saya kan. Bila kata cikgu, ustazah yang mengajar saya semua panggil saya cikgu. Dia kata, cikgu belajar Quran ni, dia kata kalau kita salah lagi, kita salah tu kita untung. Sebab Allah akan gandakan pahala. Sebab kita berusaha nak buat betul, Allah gandakan pahala. Ulanglah banyak kali. Janganlah sengaja salah kan. Tapi kalau salah tu jangan marah, jangan malu, jangan apa. Buat je balik. Baca je semula. Allah ganda setiap huruf. Bukannya ganda satu. Setiap huruf. Bayangkan puan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf dalam tu? Bayangkanlah. Jadi dekat situ timbullah rasa malu saya kepada Allah tadi tu. Yang orang belajar menyanyi dengan saya tak bersebut perkataan dengan betul. Contohnya dia nyanyi perkataan tu dia sebut kami. Saya kata mana ada kami, dia kena kami bukan kami. Faham ya? Jadi bila budak-budak, murid-murid tak faham-faham, saya marahlah. Siap baling kasut lagi. Siap baling botol ke apa, marah kan? Macam tu. Lepas tu bila saya belajar mengaji, saya faham yang bila kita salah dalam belajar, Allah tambahkan pahala. Puan rasa saya tak malu ke dengan tindakan saya? Saya malulah. Saya malu dengan tindakan saya yang saya sedar saya ni hanya manusia yang kerdil ya. Tapi belagaknya mengajar orang, belagak sangat. Mentang-mentang kau ada sijil, kau ajar orang, kau marah-marah. Dari situ saya mengambil jalan untuk memperbaiki pertuturan saya. Daripada situ saya bertenang. Sebenarnya bila pertuturan kita mengikut apa yang sepatutnya, kita akan jadi lebih tenang. Kita tak kelang kabut. Ya, tapi kita ni manusia yang lemah puan-puan. Ada kalanya emosi kita, persekitaran kita, banyak masalah yang kita lalui, kita terlepas juga benda-benda tak elok.
Kan, itu saya akui sebagai manusia yang lemah ya. Tapi saya berusahalah untuk selepas itu bila dia orang salah pun saya kata tak apa, buat lagi, sabar je, nanti dapat. Buatlah, tak apa, sabar. Kadang-kadang saya bertegas, tapi bertegas saya tak marah lah. Tegas saya, contohlah. Kalau dia kata marah itu mungkin dia rasa saya marah lah. Contoh saya kata, berapa kali saya nak bagi tahu? Macam tu lah. Berapa kali saya nak bagi tahu? Tu tegaslah. Kalau dulu tak ada yang itu. Terus je yang ni. Berapa kali nak cakap? Kalau dulu terus saja straight yang itu. Berapa kali nak cakap tak faham-faham? Macam tu lah. Tapi sekarang dah lebih terkawal lah. InsyaAllah. Doakanlah saya untuk jadi lebih baik lah. Jadi itu dia teknik vokal yang saya jumpa yang sehingga maknanya bila saya faham proses pengeluaran suara tadi dalam bercakap, bukan saja dalam mengaji, sampai hari ni puan, saya buat kelas dari pagi sampai malam, suara saya tak pernah ada masalah. Saya bersyukur sangat pada Allah. Dia bagi saya faham benda tu dan saya mengawal, bukan saja mengawal suara puan, kena kawal emosi. Emosi kita ni, ya Allah, cepat sangat akan dipengaruhi oleh persekitaran kita. Rumah kita selerak, kita balik kerja penat, puan ingat macam mana? Boleh ke kita diam? Boleh ke kita macam senyum? Memanglah tak boleh, betul tak? Kita tinggal tadi elok, kita balik dia selerak. Apa perasaannya? Dah tentu kita marah. Tapi bagaimana untuk saya mengawal benda tu untuk tak jadi begitu? Tak jadi begitu. Bukan mudah puan, bukan mudah, tapi alhamdulillah lah dapatlah. Ada kalanya ada juga terlepas tapi kurang lah. Kalau dulu boleh katakan hari-hari nak mengamuk aja kan. Sekarang dah kurang sikit. Alhamdulillah. Dulu puan-puan, kalau peserta-peserta dalam kelas saya ni macam ni tadilah, bila saya suruh tanya, tak tanya, saya akan naik angin lah. Saya akan rasa macam apa pasal dia tak nak tahan. Tapi sekarang ni saya kata alhamdulillah tak ada banyak tanya, kelas kena habis cepat lah. Kita ambil dari sudut yang lain. Kalau dari sudut yang saya suka tu, nanti saya stres. Saya jadi penat. Jadi saya lebih baik mengambil jalan yang lebih baik. Kalau Allah suka yang macam mana? Allah suka yang sabar. Okeylah, sabar je lah. Nanti lama-lama dia orang faham lah. Alhamdulillah. Cikgu. Kalau orang yang suara sedap ni kan, dia memang cakap tu pun dah dengar lembut je kan. Macam Syida ni cakap macam kasar. Kadang kita tak boleh nak ikut orang yang cakap suara lembut. Macam yang dalam grup ni ada Ustazah Hasnah. Bila suara dia lembut, saya nak ikut cara lembut dia tu memang susah jugalah. Kita memang tak boleh tiru. Bila kita tiru, kita tak ada asas. Memang susah. Kita kena ada ilmu. Inilah ilmu yang saya kongsikan ni Puan Rashidah. Inilah ilmu yang saya kongsi, ilmu pernafasan. Ilmu mengeluarkan suara, memainkan suara dengan betul. Kena senyum sokmo. Cari rasa senyum itu dalam hati. Gembira, cari seronok tu. Di antara kunci dia lah untuk memainkan suara ni dengan selesa ialah seronok. Seronok tu bagi kita buat tu nafas kita bersungguh-sungguh. Kita buat tu dengan perasaan yang seronok, energi kita akan tinggi. Tapi kalau kita, contohlah saya mengambil pendekatan bosan. Bosan, muka kita pun bosan. Suara kita pun automatik jadi bosan. Macam ni lah. Tapi janganlah kita naikkanlah, kita seronokkan diri kita untuk jadikan situasi tu lebih seronok. Jadi sebab itu saya perlukan sokongan puan-puan semua. Saya perlukan nampak wajah puan-puan, saya perlukan suara puan-puan, saya perlukan senyuman puan-puan untuk menjana energi saya. Sebab dalam sini sekarang ada 30 orang. Saya seorang, puan 29 orang. Kalau 29 orang bersikap menarik tenaga saya rasa memang saya letih lah. Kita tak sedar ya dalam perkumpulan ni,
kadang-kadang dalam berkumpulan kita menjadi orang yang sedang menarik tenaga orang lain. Maksudnya kita tak bercakap, kita buat hal kita sendiri. Kita pergi 5 orang kan, pergi jalan-jalan 5 orang. So kawan pun duk sibuk tanya. Contohlah kalau saya panggil, Sarah, kau nak makan apa? Tak apalah. Cepatlah kita nak makan ni. Kau bagilah idea. Tak apalah, aku ikut je. Itu orang yang menarik tenaga orang lain. Kalau itu yang timbul kalau kita berilmu, benda-benda ni tak akan terjadi. Maknanya kita tahu aku nak pergi dengan dia orang, memang cerita je dengan kawan-kawan. Sorry lah hari ni tadi aku nak keluar rumah, aku tengah marah dengan anak aku sebab bila aku pesan suruh dia macam ni dia tak nak. Contoh kita cakap, lepaskan dulu perasaan kita. Aku tengah marah, kalau aku ada macam bad mood sikit minta maaf lah. Tapi bila kita dah lepaskan perasaan kita, kita tak akan bad mood. Kita akan dapat berjalan dengan kawan kita tu. Maknanya kita meraihkan kawan kita pada tempat yang sebenar-benarnya. Kita ni kadang-kadang kita nak meraihkan kawan kita, tapi pada masa yang sama kita bertengkar dengan suami. Jadi sampai kawan yang kita nak raih pun kita tak raih. Alasannya, aku ada masalah dengan suami. Biasalah manusia kan. Tapi sebenarnya salah. Sebab bila kita fikir, biarlah masalah dengan suami, masalah lah. Tapi bila jumpa kawan, raihkanlah kawan betul-betul. Janganlah bad mood pula. Macam itulah maksud dalam hidup saya. Jadi kita cuba tersenyum. Sebab tu saya suka tengok wajah-wajah perempuan semua, tak kira lah perempuan tengah makan cekodok ke, tengah makan keropok ke, makan aja, tak ada masalah. Saya lagi suka menunjukkan kita sebagai sahabat dalam ni yang bukan kita ada orang kata tak beradab, tapi saya tak anggap dia tak beradab sebab saya suka anggap pertemuan kita macam pertemuan keluarga. Macam satu keluarga yang tak kisah. Aku makan kejap kau cakap kau makan dulu. Macam tu. Jadi seronok. Kalau tidak bosan perempuan. Siapa ingat nak duduk dalam kelas online ni 2 jam, orang semua heran. Kelas Puan Siti Hajar 2 jam lamanya. Tapi saya berusaha 2 jam tu 2 tahun. Tanya Puan Hajar, Wan Siti Hajar mana? 2 tahun, 3 tahun. Ni Famiza Zul ni. 2 tahun dengan saya. 2 jam, kadang-kadang 3 jam dengan saya. 2 tahun. Ingat tak bosan ke? Tapi kita carilah jalan untuk jangan create kebosanan dalam pertemuan kita. Rugi. Bosan ni rugi. Tapi kalau saya dah ditarik, tenaga saya semua kena tarik macam tu, memang penat. Jadi kita happy. Saya suka seronok, saya suka share. Kalau kata cikgu saya misalnya tadi cikgu hari kata Kak Syam. Kak Syam dengar je ya, Kak Syam perhati dengan okey boleh. Saya faham. Tak ada masalah. Tapi jangan tak bercakap. Kena banyak bercakap insya-Allah. Ya. Participate lah orang kata. Participate dalam kelas ni. Jangan senyap. Paling kurang pun participate tu senyum. Betul. Senyum. Puan Asnah, senyum Puan Asnah. Senyum. Kan tu cantik tu. Kita kadang terlupa nak senyum. Senyum. Saya pun kadang lupa nak senyum. Perasan tak tadi saya nak mula kelas tadi? Kan ada askar-askar yang duduk tepi, duduk itu, duduk ini kan. Mula susahlah nak senyum kan. Tapi sebenarnya nak gelak juga. Tapi budak-budak ni nanti kalau saya gelak, dia akan duduk atas riba lah apa semua kan. Itu biasalah kan. Itu semua biasa. Ya. Syok sangat dengar motivasi cikgu ni. Itu yang saya terpegun. Senyum Puan. Okay, saya belajar lagu senyum. Nyanyi je lagu senyum je. Bagi je. Senyum. Senyum seindah suria yang membawa cahaya. Senyumlah dari hati. Duniamu berseri. Okey, cantik aja. Aja. Puan semua untuk pengetahuan, Hajar ni, Puan Wan Hajar ni, dulu kalau saya suruh nyanyi ni saya rasa dia tak keluar macam tu. Saya orang yang monotonous.
Orang yang dia tak ada dulu tak nada. boleh nak ni. Maknanya berbaloi lah dia bersama kelas ni. Ada perubahan yang banyak dalam bacaan Al-Quran dia dan secara tak langsung dia boleh layan suami dia menyanyi. Sebab suami dia suka menyanyi. Dia boleh layan suami dia menyanyi. Ni tengok ni saya punya Cikgu pun buatkan kami macam cikgu ni sahabat baru. Hari ni Syida join kan, rasa macam dah kenal lama sangat. Sebab kalau sebelum ni Syida join dalam akademik Fantasia kan, cikgu memang garang kan. Sebab salah bercakap, salah guna suara tadi tu. Jadi orang kata saya garang. Sebenarnya saya tak garang. Kawan hantar tu macam nak join ke tak join, sebab ada seorang kawan tu kata masuklah dulu, dia takut nak join, dia tak segan apa. Sebab kita kenal Siti Hajah ni dulu macam mana kan, jadi semua segan lah. Tapi sebab Syida nak kata nak belajar, join je lah. Tu yang tadi rasa lain lah. Alhamdulillah. Dia macam ni lah Puan Rasidah. Dia macam ni, siapa yang belum terbuka, belum ada alasan-alasan tertentu tu semua Allah belum izinkan. Dia kalau Allah dah izin tu, dia tak ada alasan tu semua dibuang ke tepi. Dia kalau Allah belum izin tu ada je alasan Siti Hajah garang lah, Siti Hajah itulah, Siti Hajah inilah. Kan? Kita kata kalau untuk aku nak masuk lah kelas ni, nak tengok dia garang ke tak. Macam tu baru betul. Okay, insyaAllah. Ni cucu saya ni. Kakak, cuba kakak nyanyi satu selawat satu kakak. Nyanyilah. Allahumma salli salatan. Ya? Berapa orang cucu? 3. Oh, Mana yang sulung? 3 lagi ramai lah. Cikgu umur berapa? Saya umur 58. Oh, 2 tahun je. Okay. Siapa yang tua? Saya tua setahun. Cikgu tua setahun. Syida 57. Oh. Tapi tetap tua. Tetap tua walaupun 1 tahun tetap tua. Gelaran kalau cikgu ada orang malu nak mengaku tua kan. Tapi sebenarnya kalau kita cari buah kelapa nak buat santan, jadi kelapa muda ke kelapa tua? Dah tentu cari kelapa tua, dia punya isi lebih pekat, santan dia lebih berkualiti. Jadi kita jadi orang tua yang lebih matang dan lebih berkualiti. InsyaAllah. Ya. Kadang-kadang kita duk happy birthday to you 60 tahun. Tapi kita tak ada perubahan banyak benda. Rugilah kan. Jadi kita sedar-sedar dirilah. Dia bukannya makin panjang umur. Makin pendek umur sebenarnya. Pergi kepada umur makin pendek. Setiap tahun sambut birthday, memang doanya semoga panjang umur. Tapi secara logiknya tak ada istilah panjang umur tu. Umur makin pendek. Cuma Allah belum panggil lagi. Allah belum panggil lagi. Kalau Allah dah panggil tu, hari ini semoga panjang umur. Besok dah Allah panggil, tak ada panjang umurnya kan. Panjang umurnya serta mulia. Macam tu. Logiknya memang umur kita semakin singkat, betul tak? Umur kita semakin singkat. Tapi Allah bagi pinjaman usia macam Dr. Mahathir sampai umur dah 90-an macam tu kan, sihat lagi, boleh berfikir lagi. Itu hebatlah. Kita nak bukan panjang umur, maknanya umur kita Allah tangguhkanlah pengambilan nyawa kita tu, ditangguhkan. Pergi jadi. Banyak lagi benda sebab Tun Mahathir tu banyak lagi benda dia nak share. Banyak lagi perjuangan yang belum selesai. Ya. Hari ni ada berita sedih dekat Bank Islam. Seorang manager dekat Temeloh meninggal dalam bank. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tak balik malam tadi. Isteri telefon tak angkat apa semua. Rupanya dia dah meninggal dalam bank. Pagi tadi baru jumpa, cleaner jumpa dekat dalam bilik dia pukul 10 pagi. So maknanya tak tahu pukul berapa dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Allahu akbar. Lelaki lah. Lelaki lah isteri tadi tu. Umur dia 40? 46. Allahu akbar. Ini bagi selama saya kerja kat bank kan, inilah yang paling saya rasa paling bersedih lah sebab meninggal dalam bank
seorang-seorang kan. Ya, tengah kerja ya. Tengah kerja agaknya semalam dia balik last kali, dia tak balik. So bila agaknya dia beras manager kan. Duduk dalam bank apa semua, agaknya waktu tu dia kena apa ni asma ke cungap ke apa ke. Tak ada siapa Ya, yang tolong apa semua kan. Ubat datang sebab je. aduh. Dia tak sempat angkat ubat ke apa kan. Isteri telefon Patutnya tak angkat. Tadi peringatan kita ialah sekarang kalau kita nak stay back dekat ni kena berkawan. Kena inform. Kenapa dia terlupa cakap dengan bini dia nak stay back ke apa? Dia bulan meja memang selalu balik lambat. Dan kemudian pula isteri dia ingatkan dia pergi Kuantan. Allahu Akbar. So bila Sedih dia lah memang. tak balik tu, isteri ingat dia pergi Kuantan. Telefon tak angkat. Isteri tak Tapi kerja, betul lah. mungkin isteri tak kerja, isteri mungkin tak ada nombor telefon dengan kawan office yang lain kan. Ya. So maknanya Tapi kan dia banyak pengajaran sebenarnya ni. Yes, banyak Kan? pengajaran kalau Pengajaran kita ambil banyak. daripada Pengajaran situ. dia yang pertama macam cikgu cakap lah, bila nak buat kerja tu kan kita kena beritahu ada kawan kita, kalau ada kawan nak balik pun paling kurang kena berdua. Maknanya macam Ya, kita ni mak-mak kan, kita kena pesan kat anak-anak kita lah. Anak-anak kita kan, kena beritahu kat anak-anak kita, jangan duduk sorang-sorang kat office tu, whatever it is, jangan duduk sorang-sorang. Betul, Lepas tu satu pula pula. communication jangan breakdown. Lagi satu kan kita selalu macam saya lah belajar tapi bukannya mudah lah yang saya sedang nak usahakan contohnya kan setiap hari tu kita berkasih sayang lah sebab mungkin itu kasih sayang terakhir kita. Setiap hari tu mungkin hari ni kita berkasih, kalau hari ni kita marah-marah kan tiba-tiba kita tak berkasih sayang. Tantang itulah hari terakhir kita jumpa anak kita, cucu kita, suami kita kan. Bukan mudah ya puan nak hidup kan. Tapi dah ustaz kita cakap ustaz lah yang cakap, sebenarnya Allah, firman Allah pun kata begitu. Dunia ni adalah pentasnya, ujiannya untuk memastikan dekat sana besok macam mana, betul tak? Jadi itulah, tapi cabaran yang paling susah sekali lah dalam apa nak mengubah diri ni, nak bersangka baik tu tadi memang cabaran yang banyaklah cabaran tapi sabar pertamanya, sabar. Bukan mudah nak sabar. Itu yang nanti ada orang cakap dengan kita, alah kau tu sabar sangat katanya. Yang kita ni dah sabar kan, ada orang kata kita sabar sangat. Kita pun confused, yang mana yang bagus sebenarnya, yang sabar sangat ke yang tak sabar? Dah dululah masa saya muda, saya mengalami pemikiran itu sebab satu pihak kata suruh sabar, satu pihak kata kau ni sabar sangat. Jadi kita mana satu yang baik, yang sabar sangat ke yang tak sabar? Jadi bila dia kata sabar tu ada had, sebab jangan jadi bodoh. Dia kata jangan jadi bodoh. Adalah kawan-kawan kan, dia kata jangan, sabar tu ada had lah, jangan jadi bodoh. Jadi fikir balik, mujurlah saya merujuk kepada seorang ustaz lah. Saya merujuk kepada seorang ustaz. Saya tanya, ustaz ceritalah kat saya tentang sabar. Dia kata, baik Cik Azalia, take care, Alhamdulillah. Okay, jadi bila dia terangkan dekat saya, dia kata sabar ini cikgu tak ada had. Sabar ini Allah dah janjikan ganjaran. Allah janjikan ganjaran untuk orang yang sabar. Saya pegang kata-kata ustaz tu. Maknanya bukanlah pegang kata ustaz, sebab ustaz kata Allah janji satu ganjaran yang hebat untuk orang yang sabar. Masa tu kita baca-baca Quran ni tak faham-faham sangat kan. Jadi kita pegang aja benda tu. Bila orang kata bodoh, kita cakap lah, tapi Allah tak kata bodoh. Allah kata orang yang sabar tu orang yang lebih baik, martabatnya tinggi. Jadi kita lawan dengan kawan-kawan cakap macam tu. Tak adalah, memang manusia kata bodoh, tapi Allah kata orang yang sabar tu adalah orang yang terpuji kan, orang yang martabatnya tinggi. Jadi lama-lama kawan-kawan yang bercakap dengan kita pun dia terfikir tau. Dia terfikir yang saya cakap tu, dia cakap balik, Ti, hari tu aku cakap macam sama kau cakap kat aku. Lama-lama benda tu jadi tanpa saya sedari ia menjadi satu dakwah. Faham? Jadi saya macam
Oh senangnya. Banyak kita cakap je. Kita tak payah pun. Kita kenalah bersabar. Kita kenalah jadi. Tak payah cakap macam tu pun. Tak payah jadi orang politik pun. Kita kena cakap biasa je. Untuk diri kita sebenarnya. Yang saya cakap tu untuk kuatkan diri saya. Kan lama-lama kawan-kawan pun lah betul lah Ti. Baru benda-benda tu. Itulah perkongsian yang saya boleh saya share lah kan, untuk di mana yang boleh dimanfaatkan, boleh memberi manfaat, gunalah ya, insya-Allah. Okey, puan-puan mana yang dah apa ni, dah ikut dah pukul 11 lebih dah ni, saya tutupkan majlis dulu dengan tasbih dengan surah Wal Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih puan-puan. Saya mohon maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi